Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali, terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Ahmad bin Haji Maslan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, merangkap Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang Berhormat pun Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi hadir pada pagi Sabtu ini untuk bersama kita memberi penerangan mengenai 1MDB atau 1MDB dan juga untuk membuat sesi soal jawab. Jadi harapan saya ialah penerangan saya dalam lebih kurang 30 minit dan kita beri masa selebihnya itu untuk soal jawab, sebab pada saya itu yang paling penting pada kita semua pada pagi ini. Jadi di dalam taklimat tersebut saya akan memberi pertama sekali latar belakang mengenai 1MDB, bagaimana ditubuhkan, kenapa ditubuhkan, apa langkah-langkah yang telah diambil setelah penubuhan 1MDB, di mana saya akan membincangkan sedikit mengenai projek-projek strategik yang telah dilaksanakan oleh 1MDB. Kemudian saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi oleh 1MDB, apakah masalah perniagaan 1MDB, dan kami akan memberi apakah penyelesaian, solution terhadap masalah perniagaan dan cabaran tersebut. Dan kemudiannya kita akan pergi ke sesi soal jawab. Jadi boleh saya minta penurunan lampu sedikit supaya slide itu dapat dilihat. Nampak? Ya. Could you lower the lights a bit, please? The intensity of the lights. Yeah. Jadi 1MDB ini ditubuhkan pada tahun 2009 sebagai syarikat pembangunan strategik yang dimiliki 100% oleh kerajaan Malaysia. Jadi ini satu perkara yang penting. 1MDB bukan syarikat swasta. 1MDB merupakan syarikat milik penuh kerajaan Malaysia. Idea di sebalik 1MDB ini adalah untuk menjadi pemangkin atau catalyst dan juga untuk melaksanakan idea dan sumber pertumbuhan yang baru untuk Malaysia, di mana kita dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan dan juga untuk menggalakkan kemasukan pelaburan langsung asing atau FDI, Foreign Direct Investment. Jadi itu objektif di sebalik 1MDB apabila ditubuhkan pada tahun 2009 sebagai syarikat strategik yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Di samping itu, 1MDB juga melaksanakan pelbagai aktiviti tanggungjawab sosial korporat di dalam bidang kesihatan, di dalam bidang pendidikan dan juga di dalam bidang komuniti, tidak mengira bangsa, agama dan sebagainya. Jadi kesemua aktiviti CSR atau tanggungjawab sosial korporat 1MDB adalah untuk semua rakyat Malaysia di dalam bidang kesihatan, pendidikan dan juga komuniti. Tadbir urus 1MDB telah banyak diperkatakan oleh pelbagai pihak. Apa yang penting ialah dari segi undang-undang, pengurusan tertinggi membuat cadangan kepada badan lembaga pengarah dan badan lembaga pengarah mendapat kebenaran daripada pemegang saham, dan pemegang saham 1MDB ialah MKD atau Minister of Finance Incorporated, ya, Menteri Kementerian diperbadankan, ya, MKD. Jadi kerajaan Malaysia memiliki 100% saham 1MDB. Lembaga pengarah membuat keputusan di atas cadangan yang diberi oleh pengurusan tertinggi. Memang benar dan memang betul bahawa 1MDB ada lembaga penasihat, tetapi tugas mereka hanya untuk menasihat,
dan bukannya untuk membuat keputusan. Struktur modal 1MDB, yang ini suatu perkara yang penuh dengan kontroversi yang kita akan bincang selepas ini, ialah dengan menggunakan equity daripada kerajaan sebanyak 1 juta, tetapi 1MDB juga mendapat manfaat dan faedah daripada jaminan kerajaan dan surat sokongan kerajaan sebanyak 18 bilion ringgit. Kerajaan juga telah memindahkan tanah dengan harga yang nominal kepada 1MDB, tetapi itu tidak mengherankan kerana 1MDB 100% dimiliki kerajaan. Untuk melaksanakan program perniagaan dan bisnes, 1MDB telah menjana dana melalui pasaran hutang. Dan sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu, hutang 1MDB adalah sebanyak 42 bilion ringgit pada 31 Mac 2014. Jadi persoalannya, kenapa menggunakan hutang? Why use debt and not use equity? Jawapannya mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita berhutang, apabila kita mengambil hutang, wujudnya suatu disiplin. Hutang itu perlu dibayar, faedah perlu dibayar, dan prinsipal perlu dipulangkan pada tarikh yang ditetapkan. Jadi apabila pengurus syarikat mendana modal dan melaksanakan program syarikat, mereka perlu akur terhadap jadual pembayaran balik hutang. Jadi apabila kita mengambil hutang, kita mempunyai satu disiplin di mana hutang itu perlu dibayar balik, dan oleh itu bisnes atau perniagaan perlu menjana modal yang secukupnya untuk membayar hutang. Kaedah kedua ialah untuk membenarkan dana kerajaan digunakan untuk projek-projek pembangunan seperti pembinaan hospital, sekolah, jalan raya dan sebagainya. Jadi tidak salah untuk menggunakan hutang, tetapi apa yang penting ialah pembayaran hutang itu mestilah mengikut jadual. Dan pada masa itu di 1MDB, kaedah untuk membayar balik hutang tersebut ialah berlandaskan penjanaan wang daripada aset. Jadi 1MDB telah mengambil hutang untuk membeli aset, dan untuk membayar balik hutang tersebut 1MDB hendaklah menjual aset mengikut jadual pembayaran hutang. Dan untuk membuktikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang saya telah katakan, kita boleh melihat garis masa di mana aset dan hutang telah diambil oleh 1MDB. Jadi maknanya 42 bilion itu tidak daripada hari pertama. Pada permulaannya 1MDB telah mengambil hutang sebanyak 5 bilion ringgit pada tahun 2009, dan amount atau jumlah hutang tersebut bertambah setiap kali 1MDB menjana atau mengambil balik aset baru. Dan amount hutang itu meningkat secara mendadak apabila 1MDB membeli stesen jana kuasa elektrik atau IPP, stesen jana kuasa bebas, pada tahun 2012 dan 2013. Jadi hutang tersebut dijana apabila aset dibeli. That is the link yang penting. So sama macam katakanlah tuan-tuan dan puan-puan beli rumah atau beli kereta, katalah rumah itu harganya RM100,000 dan kita mengambil pinjaman bank sebanyak RM90,000. Jadi tak lain dan tak bukan dalam situasi di 1MDB. Tapi bila kita beli rumah, cara kita bercakap, saya telah membeli rumah untuk nilai RM100,000. Kita tak ada pula bercakap saya mengambil hutang RM90,000 untuk membeli rumah. Jadi dalam kes 1MDB ini sama seperti itu. 1MDB mengambil hutang untuk membeli aset, dan dapat dilihat bahawa aset 1MDB melebihi hutang 1MDB. Jadi itu modal perniagaan dan struktur pembiayaan modal 1MDB. Dan jika kita faham perkara ini, maknanya kita dapat melihat kenapa cabaran 1MDB pada masa ini ialah sebenarnya cabaran atau masalah perniagaan dan bukan perkara lain.
Soalan seterusnya ialah ke mana perginya 42 bilion itu? Dan di dalam media sosial, di dalam percakapan oleh pihak pembangkang dan juga beberapa pemimpin yang mungkin tidak sehaluan dengan kerajaan pada masa ini telah memberi banyak cerita di mana perginya 42 bilion ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya hendak memberi jawapan yang menyeluruh mengenai penggunaan dana hutang 42 bilion tersebut. Jadi kalau kita lihat penggunaan yang terbesar hutang ialah apabila 1MDB membeli stesen jawatankuasa elektrik daripada 3 syarikat swasta. Pertamanya syarikat Powertech, keduanya syarikat CLPP dan ketiganya syarikat Jimah. Dengan pembelian stesen jawatankuasa tersebut, 1MDB telah mengambil hutang lebih kurang 12 bilion ringgit dan telah mewarisi hutang di dalam syarikat tersebut sebanyak 6 bilion ringgit. Jadi 18 bilion ringgit hutang hanya berlaku apabila 1MDB membeli syarikat tersebut. Daripada syarikat tersebut, 1MDB menjana revenue sebanyak 5 bilion ringgit setahun. Hutang 18 bilion tetapi duit masuk tiap-tiap tahun 5 bilion ringgit. Jadi bernaslah untuk keputusan tersebut. Yang keduanya, 1MDB telah mengambil alih hartanah daripada kerajaan Malaysia. Tanah di TRX, tanah di Bandar Malaysia. Tanah di Air Hitam atau di Pulau Pinang telah dibeli daripada syarikat swasta sebanyak 1.1 bilion ringgit. Itu adalah kos pembiayaan pembelian tanah. Yang ketiganya, kos keuangan, di mana 1MDB telah setelah mengambil begitu banyak hutang, untuk membayar hutang tersebut 1MDB telah menggunakan sebahagian daripada hutang baru untuk membayar kos faedah. Dan di sinilah mulanya sebahagian daripada masalah 1MDB. Tapi kita akan ceritakan selepas ini. Dan yang keempat ialah dana pelaburan, di mana sementara menunggu penggunaan dana tersebut, 1MDB telah melaburkan dana di dalam beberapa dana atau funds yang dipegang dalam bentuk unit atau fund unit. Jadi keseluruhan tersebut adalah akan menunjukkan di mana perginya 42 bilion tersebut. Maknanya 42 bilion ringgit ini tidak hilang, seperti mana telah diperkatakan oleh beberapa pihak pembangkang dan juga beberapa pihak yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Yang keduanya, hutang telah digunakan untuk menjana aset. Kalau tidak ada aset, tidak akan ada hutang. Ini penting. Dan yang ketiganya, 1MDB telah membayar kesemua hutang apabila tiba masanya, sama ada faedah, interest ataupun principal. Jadi di sini mungkin kita mempunyai ketidaksefahaman di mana perlukah mengambil hutang yang sebegitu banyak untuk menjana aset dan sebagainya. Itu memang lumrah, betul. Kita semua mempunyai pendapat yang lain di mana berapa banyak dan untuk apa penggunaan hutang tersebut. Tetapi itu merupakan keputusan perniagaan yang telah dibuat, dan pada masa ini kita perlu mengambil langkah yang sebetulnya untuk menangani hutang tersebut.